Hai, jumpa lagi kita pada kali ini ya. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincang berkenaan dengan ikatan kimia. Bagaimana kalau kita nak menjawab soalan dalam bentuk esei ya. Jadi sekarang kita tengok yang pertama ni adalah pembentukan ikatan ionik. Biasanya kalau dalam peperiksaan terangkan bagaimana ikatan ionik yang terbentuk. Jadi yang ini sebenarnya contoh yang telah kita buat sebelum ini ya, dalam slide cikgu sebelum ni. Yang first kalau kita tengok di sini ya, sebenarnya yang ini yang gambar rajah yang cikgu suruh lukis untuk dapat yang simple method how to draw kan. Jadi sebenarnya dia akan membantu awak. Contohnya kalau di sini natrium susunan elektronnya 281, klorin 287. Manakala elektron di sini adalah 1, di sini adalah 7. So to achieve octet electron arrangement, so yang ni awak kena faham dia sebab apa bukan 7 kan. Sepatutnya kalau 1 nak sampai 8 dia akan jadi dia kena campur 7 lah kan. Tapi kita dah bagi tahu, contohnya kalau natrium ni, kalau elektron dia 1, takkan dia nak terima 7. Mustahil kan. So untuk mencapai ke oktet, dia perlu lepaskan elektron pada petala yang terakhir ni. Dia suara dia kita kena tulis sebagai negatif 1. Manakala klorin pula, untuk capai kestabilan 7, dia akan jadi 8 dengan cara yang 7 ni dia akan terima 1 elektron. Jadi kita cross. Bila cross kita dah nampak dah natrium yang kita boleh buat sebagai panduan. Kalau natrium ni kita dah boleh fikir bahawa dia adalah positif 1, klorin adalah negatif 1. Ini yang ada pada natrium tadi, positif dan klorida. Dan ini adalah merupakan poin-poin yang penting yang kena ada lah. Jadi secara tak langsung sebenarnya hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kemahiran menjawab soalan esei kertas 2. Jadi poin yang pertama adalah kita kena nyatakan susunan elektron yang ada pada setiap atom yang bergabung tu. Tengok di sini, poin yang pertama kita adalah susunan elektron atom natrium ialah 281. Ini poin yang pertama. Kemudian apa yang berlaku kepada natrium itu? Natrium akan melepaskan 1 elektron. So dia lepaskan 1 elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil, membentuk ion positif. Ini sebenarnya adalah poin yang ke-2. Kemudian poin yang ketiga, kita lihat pula kepada klorin. Jadi apa yang berlaku pada klorin? First sekali kita nyatakan susunan elektronnya adalah 287. Ini poin yang ketiga. Kemudian setiap atom klorin akan menerima 1 elektron, capai susunan elektron oktet yang stabil, membentuk ion klorida. Ini adalah poin yang ke-4. Dan poin yang kelima sebenarnya dia berada di sini iaitu dia nyatakan di sini adalah capai oktet dan sini juga mencapai oktet. Bermakna dia sebut 2 kali oktet, maka dia akan dapat poin yang ke-5. Kemudian yang poin yang terakhir sekali adalah dia menyatakan ikatan itu terbentuk antara
ion lithium dengan ion ini ikatan yang terbentuk adalah ion natrium dengan ion klorida dengan daya elektrostatik yang kuat. Jadi yang ni adalah poin yang ke-6. Serta membentuk sebatan ionik, formula dia NaCl. Okey, jelas. Cuma yang cikgu nak terang di sini dengan jelas, di sini kita mesti guna istilah yang tepat, iaitu atom. Atom natrium, atom klorin. Ingat tak yang masa kita belajar first dalam modul kita, bagaimana kita nak membezakan antara atom ataupun unsur, kan? Atom or elemen. Jadi oleh kerana yang cikgu terang di sini adalah dia berlaku dalam atom, kan? Dia ada proton, dia ada elektron dan dia ada neutron. Maka mesti merujuk kepada natrium atom, natrium, not unsur natrium. Jadi kalau awak buat di sini unsur jadi kalau buat unsur, poin yang pertama ni awak tak akan dapat. Ini adalah merupakan contoh untuk sebatian kovalen. Sebatian kovalen ini, contoh ini yang pernah cikgu tunjuk dulu. Ini adalah merupakan contoh ikatan antara bukan logam, karbon dengan oksigen. Jadi kalau kita perhatikan di sini, elektrovalen dia, karbon ialah 4, susunan elektron dia 4, dan oksigen pula 6. Jadi menunjukkan bahawa dua-dua ni adalah bukan logam sebab elektrovalen dia lebih daripada 3. Dan kalau kita tengok yang ni, untuk capai kestabilan 8 oktet dia perlukan lagi 4, manakala oksigen pula 2. Jadi 4 dengan 2 ni, sebenarnya kita boleh ringkaskan, iaitu kita bahagikan dengan 2. Bila kita bagi 2, dia akan jadi 2, 1. Kita cross 1, 2. Bermakna ikatan yang terbentuk nanti dia akan ada karbon dan dia ada sebelah kiri oksigen dan sebelah kanan pun oksigen. Bagaimana ikatan tu boleh terbentuk? Yang ni pun kita dah jelaskan baru ni ikatan yang berlaku. Jadi apa yang berlaku? Poin yang pertama kita ialah susunan elektron bagi atom oksigen ialah 26. Ini poin yang pertama. Tapi seperti biasalah, yang ni kena hati-hati ya. Atom oksigen, awak tak boleh kata susunan elektron oksigen ataupun susunan elektron unsur oksigen. Tak tepat. Jadi tak hilang markah yang pertama. Kemudian kita tengok pada yang kedua pula, setiap atom oksigen dia perlu menyumbang. Ni ayat dia lain sikit, kan? Menyumbang 2 elektron untuk susunan elektron oktet. Cuba kalau kita tengok sini, oksigen dia perlu sumbangkan 2. Cuba tengok pada bahagian oksigen ni, mana yang oksigen yang telah disumbangkan. Kalau kita tengok sini, yang disumbangkan yang ini ya, yang berwarna biru ni. Yang berlaku pada oksigen, dia telah sumbang 2 elektron. Sama juga dengan oksigen yang di sebelah kanan. Dia akan sumbang 2 elektron. Untuk mencapai kestabilan susunan elektron oktet. Jadi dia menyumbangkan
elektron ini. Okey, kemudian susunan oktet. Jadi sekarang ni kita tak dapat markah lagi. Okey, markah pun dapat Okey, kita pergi pula pada yang ketiga. Yang ketiga ni susunan elektron bagi atom karbon 24. Jadi yang ni adalah markah yang kedua. Okey, markah yang kedua. Okey, yang ni pun masih lagi sama, mesti atom, jangan unsur ataupun karbon saja. Okey, kemudian kita pergi pada poin yang keempat. Okey, perkara yang keempat lah. Okey, perkara yang keempat, setiap atom karbon, okey, dia menyumbang 4 elektron. Jadi atom karbon dia perlu menyumbang 4 elektron. Okey, sekarang ni kita lihat macam mana kita nak tunjukkan yang karbon tu disumbang 4 elektron. Okey, kalau awak tengok sini dalam model ni adalah yang berwarna merah ni. Okey, 2 di sini plus dan juga 2 di sini. Jadi kalau tengok di sini, karbon ni dia ada 2 bulat yang berwarna merah sebelah kiri dan 2 bulat yang berwarna merah di sebelah kanan. Jadi maksudnya setiap atom karbon ni dia sumbang sebanyak 4 elektron. Okey. Ataupun carbon atom contribute 4 electron to achieve octet electron arrangement. Okey, oktet ni disebut pada kali yang kedua. Okey, jadi ini adalah poin yang ketiga. Jelas. Jadi oktet ni disebut 2 kali, satu pada bahagian oksigen, satu lagi pada bahagian karbon. Ini poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, okey, dengan gabungan 2 ayat ni, setiap atom oksigen menyumbangkan 2 elektron, setiap atom karbon menyumbang 4 elektron. Jadi biasanya kalau cikgu tanda kertas, cikgu akan garis ni. Atom oksigen disumbang 2, kemudian atom karbon disumbang 4. Baru dapat poin yang keempat. Okey, jelas. Poin yang keempat. Dan poin yang terakhir sekali terletak di sini. Berkongsi. Okey, sebelum tu kita tengok statement dia satu atom karbon. Yang ni kan. Jadi kalau kita tengok satu atom karbon. Okey, satu tu sini lah. Kan? Satu atom karbon akan berkongsi 4 pasang elektron dengan 2 atom dengan 2 atom oksigen. Maksudnya yang ini. Ini adalah oksigen yang pertama, ini oksigen yang kedua. Jadi satu atom karbon berkongsi dengan 2 atom oksigen. Macam mana berkongsi tu? Dia berkongsi, berkongsi dengan 4 pasang elektron. Berkongsi dengan 4 pasang elektron. Dia akan berkongsi. Berkongsi dengan 4 pasang. Jadi kita nak terang di sini, kalau awak tengok pada gambar rajah ni balik. Yang ini ada 1 pasang. Ni 2 pasang. Satu lagi yang di sebelah kanan pun kita ada 2 pasang. 1 pasang dan 2 pasang. Jadi totalnya akan jadi 4 pasang. 2 ikatan kovalen ganda 2.
Jadi itulah yang berlaku bagaimana untuk perhasilan karbon dioksida. Jadi kata kovalen ganda 2 ni dia ada sebanyak 2. Okey, iaitu satu sebelah kiri, satu yang di sebelah kanan. Okey, terima kasih.